大家好，欢迎收看 BTTV 新闻，我叫Beverly Anastasia Lim。Sabah mempermudahkan kemasukan pelabur. Kerajaan negeri mahu mempermudahkan kemasukan pelabur ke Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata peraturan-peraturan atau karena birokrasi hanya akan menyukarkan usaha kerajaan menarik pelabur ke Sabah. Haji G berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat pertama Ahli Lembaga Pengarah Invest Sabah Berhad di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS di Kota Kinabalu siang tadi. Invest Sabah Berhad ISB telah ditubuhkan pada Disember tahun lalu di bawah seliaan Kementerian Pembangunan Perindustrian. Badan itu berperanan untuk mempromosikan aktiviti pelaburan tempatan dan asing. Ia bertindak selaku agensi sehenti untuk pelaburan masuk ke Sabah. ISB antara lain akan memberi maklumat mengenai keperluan pelaburan termasuk kelulusan lesen dan membangunkan rangkaian asas. Haji G berkata ISB akan bertindak sebagai pusat urus setia kepada jawatan kuasa pelaburan yang akan disertai oleh kerajaan negeri, persekutuan dan juga pihak-pihak berkepentingan untuk menyemak semula bentuk cadangan pelaburan. Katanya, kejayaan ISB kelak akan memacu ekonomi negeri mencapai salah satu teras utama di dalam Hala 7 Sabah Maju Jaya, iaitu Pelan Pembangunan 5 tahun yang dilaksanakan Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS. 3 teras menjadi fokus utama Sabah Maju Jaya, iaitu pertanian, pelancongan dan sektor industri, selain modal insan dan kesejahteraan rakyat serta rangkaian infrastruktur serta kemampanan hijau. Kita ke berita selanjutnya. Sabah akan memperkukuhkan kerjasama dengan China bagi menarik kemasukan lebih banyak pelabur yang membantu pertumbuhan ekonomi negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joachim Gunsalam berkata Sabah menerima banyak manfaat menerusi hubungan baik dengan China yang kini menjadi pelabur utama di dunia. Joachim yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian berkata Sabah mengalu-alukan inisiatif bagi mewujudkan pasaran yang boleh membawa kepada pembangunan pelaburan. Ini dilihat akan membawa kepada kejayaan pelaksanaan Sabah Maju Jaya. Joachim berucap di Majlis Makan Malam bersama Majlis Perniagaan Malaysia China MCBC di Kota Kinabalu semalam. Katanya, Malaysia dan China mempunyai hubungan perdagangan yang baik dengan nilai dagangan 500 bilion ringgit pada 2019 dalam sektor seperti digital, ekonomi, inovatif industri, pembuatan dan pertanian moden. Rombongan MCBC tiba di Sabah bagi lawatan kerja 7 hari. Rombongan ini dijadualkan mengadakan mesyuarat bersama beberapa kementerian dan institusi kerajaan. Ia bagi membantu dalam memudahkan pelaburan dan meningkatkan perdagangan antara Sabah dan China. Pembinaan projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah siap 45%. Projek Lebuh Raya Pan Borneo, satu daripada projek utama di bawah Kementerian Kerja Raya, menunjukkan kemajuan positif apabila masing-masing mencapai kemajuan 60% di Sarawak dan 45% di Sabah. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadila Yusof berkata sebanyak 11 daripada keseluruhan 35 pakej kerja projek Pan Borneo Sabah sedang giat dilaksanakan. Manakala 5 pakej kerja sedang di peringkat perancangan dan perolehan dan pembinaan dijangka bermula tahun ini. Pembinaan bagi 15 dari 35 pakej kerja melibatkan kos 7.75 bilion ringgit. Beliau berkata demikian ketika membentangkan pencapaian kementeriannya bagi 2020 semalam.
Fadila berkata kementeriannya akan mempercepatkan penyiapan projek Lebuh Raya Pan Borneo dengan cadangan melantik perunding pengurusan projek. Ia bagi membantu Jabatan Kejaraya JKR Sabah dan Sarawak melaksanakan projek berkenaan. Bagaimanapun, beliau berkata pelantikan ini masih lagi dalam peringkat rundingan dan perlu menunggu keputusan Muktamad Kementerian Kewangan. Kita ikuti laporan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Kes positif baru di Sabah kembali meningkat dengan 97 kes dilaporkan hari ini berbanding 78 kes malam menjadikan jumlah kumulatif kini 53,313 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata tiada kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini. Namun, satu kluster baru direkodkan iaitu kluster Kuala Punteh di Keningau dengan 25 kes kumulatif. Kes indeks dalam kluster ini menghadiri majlis makan malam Tahun Baru Cina, Cap Gome dan berkumpul sempena aktiviti menuai padi. Ujian saringan kontak rapat masih giat dijalankan Pejabat Kesihatan Keningau. Nabawan mencatatkan bilangan kes harian tertinggi di Sabah dengan 24 kes positif hari ini diikuti Keningau 22 kes dan Kota Kinabalu 9 kes. 10 daerah di Sabah tidak mencatatkan sebarang kes positif hari ini, manakala 6 daerah lagi hanya mencatatkan 1 kes. Daerah Kudat dan Kunak berubah dari zon kuning ke zon jingga. 95 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 686 pesakit sedang menjalani rawatan. 283,233 bakul makanan telah diagihkan di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Hampir 5,000 petugas barisan hadapan di pedalaman Sabah akan menerima vaksin. Seramai 4,950 petugas barisan hadapan di kawasan pedalaman Sabah akan diberikan suntikan vaksin Pfizer-BioNTech dalam fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan 2021 bermula semalam. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Atul Kurup berkata semua penerima fasa pertama dijangka akan selesai disuntik 2 dos vaksin berkenaan pada pertengahan April depan. Katanya 22 fasiliti awam termasuk Dewan Masyarakat serta Balai Budaya telah dikenal pasti untuk dijadikan sebagai pusat pemberian vaksin PPV di seluruh zon pedalaman Sabah meliputi Keningau, Tambunan, Nabawan dan Tenom. Atul berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat zon pedalaman Sabah di Keningau semalam. Pada majlis itu, Atul turut menerima suntikan vaksin COVID-19 bersama-sama 18 yang lain termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bingkur Datuk Robert Tauik. Atul turut menasihatkan penduduk kampung khususnya di pedalaman supaya tidak takut dan ragu-ragu untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Katanya vaksin ini terbukti selamat untuk digunakan dan jangan percaya dakwaan kononnya ia memudaratkan. Ini pula usaha untuk membersihkan imej bandaraya Kota Kinabalu. Seramai 165 orang termasuk 47 kanak-kanak dan 24 bayi daripada masyarakat Palau yang tidak mempunyai taraf kewarganegaraan ditahan dalam satu operasi bersepadu Ops Bangau semalam. Golongan Palau terbabit sebelum ini didapati hidup bergelandangan dengan meminta sedekah di sekitar pusat bandaraya Kota Kinabalu dan tidur beramai-ramai di sebuah kawasan lapang di Sembulan. Operasi jam 8.30 pagi itu dijalankan dengan kerjasama Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dan Jabatan Imigresen di sekitar kawasan Sembulan serta Inanam dan berterusan sehingga Ahad ini. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Nur Liza Awang Alip berkata, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, DBKK, mengambil tindakan kemanusiaan dengan melancarkan operasi berkenaan. Palau berkenaan ditempatkan di pusat penempatan sementara untuk keselamatan serta menyelesaikan kegusaran awam. Warga Palau ini dikumpul dan diarahkan menjalani ujian saringan COVID-19
sebelum dihantar ke depo imigresen untuk tindakan selanjutnya. 2 lagi kapal misi pesisir atau Littoral Mission Ship LMS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM bakal ditempatkan di Markas Pemerintahan Armada Timur Pangkalan TLDM Kota Kinabalu. Ia bagi meningkatkan lagi tahap keselamatan di perairan negara khususnya di Sabah. Panglima Tentera Laut Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani berkata, pada masa ini 2 kapal LMS sudah ditempatkan di Sabah iaitu KD Keris dan KD Sundang. 2 lagi kapal LMS berkenaan dijangka tiba di Malaysia pada Oktober dan Disember depan. Keempat-empat kapal LMS berkenaan ditempatkan di Sabah kerana kesesuaian kapal berkenaan untuk menjalankan operasi di perairan negeri ini. Tan Sri Muhammad Reza berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pentauliahan kapal LMS kedua KD Sundang siang tadi. Semasa upacara itu, Muhammad Reza membacakan perintah pentauliahan sebagai simbolik kepada pentauliahan kapal. Beliau turut memakaikan insignia pemerintahan kepada pegawai memerintah pertama KD Sundang, Komander Khairil Sarian. Upacara bersejarah yang penuh dengan adat istiadat serta tradisi TLDM itu turut disaksikan Pengerusi Boosted Heavy Industry Corporation Tan Sri Ramlan Muhammad Ali dan Konsul Jeneral China di Kota Kinabalu, Liang Chaidi. KD Sundang tiba di pangkalan TLDM Kota Kinabalu pada 24 Januari lalu selepas mengharungi pelayaran sejauh 1,862 batu nautika dari China. KD Sundang mula dibina pada 23 Oktober 2018 di Wuhan, China. Sabah FC masih menunggu kebenaran daripada Kementerian Kesihatan Malaysia bagi membolehkan 4 pemain import mereka dapat beraksi dalam aksi Liga Super yang bermula Sabtu ini. Pengurus pasukan Sabah FC, Marzuki Nasir berkata, setakat ini 3 pemain import pasukan The Rhinos itu dalam proses menjalani kuarantin wajib di negara ini, manakala seorang lagi dalam proses untuk masuk ke Malaysia. 4 pemain import Sabah FC ialah Sadil Ramdhani, Indonesia, Sam Johnson, Liberia, Risto Midrevski, Makedonia dan Levi Madinda, Gabon. Marzuki berkata kelewatan membawa masuk pemain itu disebabkan proses dokumentasi serta peraturan ketat berkaitan COVID-19. Ia berkaitan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Katanya, proses polisi imigresen yang sangat ketat mengenai kemasukan warga asing ke negara ini selain ketiadaan penerbangan juga antara sebab kelewatan mereka tiba. Sabah FC bakal bertemu Melaka United dalam saingan Liga Super di Stadium Hang Jebat Melaka esok. 晚安，再见。